Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapat kita bersama lagi pada kali ini. InsyaAllah kita akan membincangkan berkenaan dengan tempoh iddah. Iddah adalah masa selepas seseorang pasangan suami dan isteri itu bercerai. Dia perlukan ada satu tempoh masa yang membolehkan seorang perempuan itu mengetahui bersihnya rahimnya daripada mengandung untuk membolehkan dia berkahwin dengan suami yang lain. Itu antara hikmah terbesar daripada penetapan iddah lah. Dan iddah ini ada bermacam-macam jenis iddah, berbeza di antara seorang perempuan dengan seorang perempuan yang lain berdasar kepada keadaan dia ketika mana dia diceraikan itu. Ada yang bercerai hidup dan ada yang bercerai mati. Contohnya bila bercerai mati, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dan bagi kebanyakan perempuan yang mempunyai haid, kitaran haid yang normal, biasanya penetapan iddah ini akan menggunakan kiraan 3 quru ataupun 3 kali suci. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228, Allah SWT menyebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, dan wanita-wanita yang ditalak, yang diceraikan, hendaklah menahan diri selama 3 kali quru. Quru ini adalah kalimah yang berkongsi makna dengan makna sebahagian orang Arab menggunakan quru ini bagi maksud haid, dan ada juga digunakan bagi maksud suci. Makna dua-dua boleh digunakan perkataan quru ini. Tetapi apa maksud Allah bila menyebutkan menunggu sehingga 3 kali quru ini? Maka berbeza pandangan di kalangan para fuqaha, di mana ada mazhab yang mengatakan bahawa hendaklah menunggu selama 3 kali haid, dan ada bagi mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i meletakkan bahawa maksud quru di sini adalah 3 kali suci. Okey. Bagi perempuan yang diceraikan dalam masa yang suci, yang mana suci dalam tempoh suci itu tidak disetubui, tidak berlaku sebarang persetubuhan dengan suaminya, maka akan habislah iddahnya dengan masuknya haid yang ketiga. Dan sekiranya perempuan itu diceraikan dalam masa haid atau nifas, ataupun dalam keadaan suci yang disetubuhi pada masa suci tersebut, maka habis iddahnya dengan masuknya haid yang keempat. Yang ini yang kita akan bincang dalam perbincangan berkenaan dengan talak secara sunni dan talak secara bid'i. Okey, cuma ini kita nak akan bincangkan berkenaan dengan sekurang-kurang iddah quru itu bagaimana. Ini bagi para qadi, nenek qadi yang kadang-kadang bila berhadapan dengan masalah menentukan sama ada seorang perempuan itu sudah habis iddahnya dengan 3 kali suci atau tidak, yang ada kaedah-kaedah yang boleh kita mengenal pastilah, walaupun memang kita tak tahu secara pastinya tarikh atau tempoh tersebut, tetapi sekurang-kurangnya kita tahu kaedah yang boleh kita bezakan antara sama ada perempuan itu bercakap benar ataupun berdusta dengan inilah, dengan tempoh yang dinyatakan itu.
Okey. Kita ambil sekurang-kurang edah yang paling pendek bagi kedua-dua jenis. Okey, jika sekiranya perempuan itu dicerai dalam masa suci yang tidak disetubuhi, maka sependek-pendeknya waktu eddahnya, sependek-pendek eddahnya adalah selama 32 hari 2 lahzah ataupun 2 detik. Okey, bagaimana kita nak mengira jumlah tempoh waktu ini? Yang pertamanya kita ambil contoh seorang perempuan yang ketika mana sucinya itu dia diceraikan oleh suaminya. Sedetik selepas diceraikan itu lalu datang haid. Okey. Maka dia terpaksa melalui satu tempoh haidnya itu sekurang-kurang haid, tempoh haid adalah 1 hari 1 malam, dan itu dianggap dia sudah melepasi 1 hari dan 1 lahzah setelah perceraiannya itu. Kemudian dia akan melalui tempoh suci yang kedua. Maknanya suci yang pertama walaupun 1 lahzah saja masanya itu dikira sebagai suci yang pertama. Kemudian haid pertama 1 hari, dan kemudiannya suci kali kedua yang sekurang-kurang suci memakan masa 15 hari, lalu ditambah menjadi 16 hari 1 lahzah. Kemudian dia akan melalui haid yang kedua, iaitu sekurang-kurang tempoh haid 1 hari, maknanya ada 17 hari 1 lahzah, dan kemudian dia akan melalui suci yang ketiga. Dan suci ketiga ni sekurang-kurangnya 15 hari menjadikan tempoh harinya 32 hari 1 lahzah. Kemudiannya ketika mana haid ketiga dia sampai, maka habislah eddahnya sekurang-kurangnya sampai haidnya itu 1 lahzah, yang jadikan jumlah keseluruhan tempoh eddahnya adalah 32 hari 2 lahzah. Dan lahzah pertama tu ketika mana sucinya dalam masa tempoh dia diceraikan itu 1 lahzah, dan lahzah yang kedua itu ketika masuk kepada haid yang ketiga yang habis kaedahnya itu. Itu bagi perempuan yang suci, yang bercerai dalam keadaan suci ataupun perceraian secara sunni ataupun secara sunnah. Adapun perempuan yang diceraikan ketika dalam haid atau nifas ataupun dalam suci yang sudah setubuhkan, maka sependek-pendek eddahnya adalah lebih lama berbanding dengan yang pertama tadi, iaitu selama 47 hari 1 lahzah ataupun 2 lahzah. Okey. Bagaimana kiraan ini dibuat? Bagi perempuan yang diceraikan dalam masa ini, dia akan habis eddahnya apabila masuknya ke dalam haid yang keempat. Bukan yang tadi yang ketiga, yang ini haid yang keempat. Dan contohnya seperti mana tadi kita kata, contohnya ketika dalam haid perempuan itu diceraikan, kita anggaplah sebagai 1 detik dia berada dalam haid, dia diceraikan, dan 1 detik selepas perceraian itu maka dia berada dalam keadaan suci. Maknanya dia sudah melepasi 1 lahzah ketika dia dalam haid yang pertama. Kemudiannya ketika suci yang pertamanya berlalu selama 15 hari sekurang-kurangnya, menjadikan 15 hari 1 lahzah. Kemudiannya dia akan melalui haid yang kedua sekurang-kurangnya 1 hari, iaitu 16 hari 1 lahzah. Kemudiannya dia akan melalui suci yang kedua iaitu sekurang-kurangnya 15 hari, menjadikan tempoh masanya 31 hari 1 lahzah. Kemudiannya dia akan melalui haid yang ketiga sekurang-kurangnya 1 hari, menjadikan 32 hari 1 lahzah. Dan kemudiannya dia akan melalui suci yang ketiga sekurang-kurangnya 15 hari, menjadikan keseluruhan harinya 47 hari 1 lahzah. Dan habisnya eddahnya itu
akan berakhir ketika mana datangnya haid yang keempat. Sekurang-kurangnya satu lazah dia berada dalam haidnya itu, dalam tempoh masa haidnya itu, menjadikan keseluruhan harinya itu 47 hari 2 lazah. Jadi itulah perbezaan antara dua jenis perceraian ini, yang mana satu perempuan diceraikan dalam keadaan suci, yang suci itu tidak pernah bersetubuh atau disetubui oleh suaminya, yang dinamakan sebagai talak secara sunnah ataupun sunni, yang mana tempoh haidnya menjadi pendek dan tidak memberatkan kepada perempuan tersebut. Tetapi berbeza dengan kaedah yang kedua, iaitu diceraikan dalam tempoh haid dan nifas atau suci yang disetubui dalam masanya, maka sependek-pendeknya eddahnya itu adalah sebanyak 47 hari 2 lazah, yang lebih lama berbanding dengan kiraan edah yang pertama tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pengajaran kepada kita supaya apa pun yang kita lakukan, sama ada kita nak mendirikan rumah tangga ataupun kita nak menamatkan alam perkahwinan ini, maka hendaklah kita mendahulukan panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kita mengikut ketetapan yang telah ditentukan. Semoga sama ada kita berkahwin ataupun kita bercerai, kedua-duanya akan membawa kebaikan dan mendatangkan pahala kepada kita di akhirat kelak, sebagai bekalan kita di akhirat kelak. Tidak sebagaimana yang berlaku hari ini. Perceraian adalah merupakan satu perkara yang menjadikan satu titik hitam dalam kehidupan, yang mana perceraian adalah merupakan satu yang bukan saja dibenci oleh Allah, tetapi juga dibenci oleh keseluruhan manusia. Sedangkan perceraian di sisi Allah SWT, walaupun Allah tidak menyukainya, tetapi ia adalah penyelamat terakhir dalam perkahwinan itu. Apabila segala usaha yang lain untuk menyelamatkan sebuah rumah tangga tidak dapat berjalan dengan lancar, maka peluang terakhir ataupun penawar terakhir bagi perkahwinan tersebut adalah melalui cara perceraian. Dan kedua-duanya, mudah-mudahan perceraian itu membawa kebaikan kepada kedua-dua pihak, sama ada suami ataupun pada isteri. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.